kasar selepas ini. Perkahwinan campuran akan digalakkan di bumi Malaysia ni. Cina boleh kahwin dengan Melayu, tak payah tukar agama, tak apa. Semua agama sama kita akan buat. Macam apa yang sedang berlaku di Indonesia dan di Singapura. Boleh kahwin, bebas. Dan setiap pasangan yang sanggup berkahwin campuran akan diberi wang sagu hati sebanyak RM5,000 kita akan bagi. Wang galakkan. Dan ada lagi satu tuan-tuan puan. Kalau kita dapat anak, walaupun mak dia Islam, bapa dia Islam, anak tak semestinya Islam. Agama anak hanya akan ditentukan selepas anak itu berumur 18 tahun. Ibu bapa tidak mempunyai hak menentukan agama anak dia. Kerana dia melanggar hak asasi anak tersebut. Bila anak beranak pergi JPN, agama tiada. Tunggulah sampai umur dia umur 18, anak itulah yang akan tentukan agama apa yang dia mau. Ibu bapa tidak mempunyai hak. Kita bagi kebebasan untuk anak dia memilih agama apa yang dia mau selepas ini. Bahasa Inggeris kita akan jadikan bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia cuma bahasa perantaraan saja. Bahasa Inggeris bahasa utama, bahasa kedua kita akan galakkan adalah bahasa Mandarin. Bagi DAP, bahasa Malaysia is a not value language. Bahasa yang tidak mempunyai nilai. Kerana bagi kami, bahasa Malaysia merupakan bahasa pinjaman daripada beberapa bahasa lain. Sebab tu kami tak mau mengiktiraf bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni. Kita akan mengiktiraf dua bahasa ya. Bahasa Inggeris dengan bahasa Mandarin. Mata pelajaran agama Islam akan dimasukkan daripada sistem pendidikan Malaysia. You nak belajar agama, you belajar di surau, masjid atau di madrasah. Bukan di sekolah. Di sekolah kita akan ajar akademik saja. Kita pisahkan kedua-duanya. Katalah orang Melayu ni mogok lah, nak buat demonstrasi lah, yang itu huru hara. Nak juga mata pelajaran agama Islam diajar di sekolah. Dia kata boleh. Dia kata boleh pula. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya, mata pelajaran agama Kristian, Hindu dan Buddha hendaklah dibenarkan diajar di sekolah. Kalau setuju, barulah mata pelajaran agama Islam boleh diajar di sekolah selepas ini. Inilah pemimpin tertinggi Parti Komunis Melayu akan dibawa kembali ke Malaysia. Benda ni kita bincang dalam mesyuarat Pakatan Rakyat. Kita tanya dekat Anwar Ibrahim. Anwar kata, as long saya jadi PM, tak ada masalah. Kita akan bagi dia masuk. Benda ni DAP yang bawa usul ni. Ngah dengan Nge. Ngah dengan Nge merupakan ahli parlimen berwas dengan ahli parlimen Taiping. Mereka merupakan anak saudara kepada Jinping. Banyak orang tak tahu benda ni. Banyaklah pemimpin-pemimpin DAP yang mempunyai adik-beradik dengan Jinping atau beberapa bekas-bekas komunis ni. Terlalu banyak dah. Anwar kata tak ada masalah. Kita akan benarkan. Tetapi Mak Sabulah yang telah memberi cadangan supaya Jinping ni diberi gelaran Tun. Dia kata Jinping merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang patut dihormati dan patut disanjungi. Tak salah kalau kita beri gelaran tertinggi kerajaan. Boleh kita letak Tun Mahathir dengan Tun Jinping macam mana? Inilah agensi kerajaan pertama yang kita akan bubarkan. Selepas 2 minggu kami tahu yang Putrajaya marah. Bagi kami marah merupakan satu agensi perkauman. Sebab dia tolong orang Melayu saja. Tak tolong bangsa lain. Sebab tu kita anggap ini sebagai racist agency. Lepas 2 minggu, inilah yang akan ditutup. Kita akan tubuhkan agensi lain. Kita akan tubuhkan agensi lain. Bukan MARA. Nama MARA akan dihapuskan. Syarikat-syarikat GLC selepas ini akan diterajui oleh orang-orang Cina. Atau orang-orang India saja. Malay is not capable to handle GLC. Di Selangor pun dah berlaku dah di PKNS. Di Pulau Pinang pun dah berlaku dah di PDC. Dah. Dia kata Malay is not capable. Tuan-tuan tahu tak? Salah satu mesyuarat. Lim Kek Siang dengan Lim Kuan kata apa tahu? Bangsa yang paling bodoh dan paling malas dalam dunia ini adalah bangsa Melayu. The most laziest races in this world are Malay. Dia kata nilai seorang Melayu ni tak. Dia kata nilai. We can buy the Malay which $100 ni. Value each Malay dia kata. Nilai seorang orang Melayu ni bernilai RM100 saja. No more than that their value. Dia kata orang Melayu Singapura pun kita boleh tipu. From orang Melayu Malaysia nothing for us. Nuts ni. Kita nothing. Kita boleh beli RM100 tak? Dia letak harga pula. Link Siang kata apa? Harga nilai seorang Melayu berharga $100 only. Not more than that. Their value. Bayangkan. Bagaimanakah nilai yang diletak oleh pemimpin-pemimpin DAP terhadap orang Melayu di Malaysia ni.
lagu negaraku dengan bendera Malaysia telah pun diubah suai. Saya dengar sekali lagu negaraku baru di Hotel Paramount Sibu di Ambang Pilihan Raya Negeri Sarawak pada tahun lalu. Saya dengar sekali ya. Saya melihat bendera Malaysia baru sekali. Itulah kali pertama dengan kali terakhir yang saya melihat dan mendengar. Mereka buat di Hotel Paramount di secara tertutup. Lagu Malaysia baru ni, perkataan raja tak ada. Beberapa perkataan lain yang telah pun diubah suai. Melodi dia, irama dia semua dah lain dah. Penulis lirik lagu negaraku adalah seorang orang Selangor dari berbangsa Cina. Orang Selangor juga dia. Dan bendera Malaysia untuk pengataan tuan-tuan, di tengah-tengah tu bintang tak ada, bulan tak ada, benda lain yang ada. Warna pun telah ditukar. Tuan-tuan masih ingat tak tahun lalu ahli parlimen atau DAP kata bendera Malaysia patut diubah suai. DAP ni sebelum dia buat satu benda, dia akan spin dulu. Kita akan spin cerita tu. Lepas itu kita akan tengok reaksi rakyat Malaysia macam mana. DAP ada 3 plan, A, B and C. Kalau plan pertama tak boleh, dia akan gunakan plan kedua. Macam mana pun dia akan pastikan benda tu akan jadi. Cuma method saja berbeza dia akan buat. DAP ni. Regimen Askar Melayu merupakan satu regimen yang paling dibenci oleh DAP. Dia kata apa? Banyak orang Cina telah dibunuh pada tahun 69. Di Pulau Pinang, di Ipoh dan juga di Kuala Lumpur oleh regimen ni lah. Dia akan tukar. Dia paling benci 3 benda ya. DAP paling benci 3 benda. Islam, Melayu dan Raja. Clear. 3 ni yang paling dibenci oleh DAP. Dia akan tukar pada regimen Askar Malaysia selepas ni. Perkataan Melayu tu dia akan buang. Begitu jugalah Panglima Angkatan Tentera dengan KPN. Dua-dua jawatan tertinggi ni khas untuk orang Cina saja. Dia takkan bagi dekat orang lain. Eksklusif untuk orang Cina. Sebab dia takkan percaya bangsa lain. Dia takut kalau bagi kat bangsa lain, mungkin mereka boleh sabotage atau tikam dia. Ni 2 ni khas untuk orang Cina saya dia akan bagi. Kaki tangan kerajaan. Tahun lalu Tony Poa dah kata dah. Kita akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Pada bulan Januari tahun lalu, DAP telah menghantar 12 pakar dia pergi ke Beijing, China. Mereka berada di sana hampir 3 bulan untuk membuat kajian dan juga latihan. Bagaimana nak mengurangkan kaki tangan kerajaan. Sebab tu Tony Poa berani kata, kalau kita dapat Tawan Putrajaya, kita akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Terutamanya kaki tangan orang Melayu lah. Kementerian pertama, jabatan pertama yang kita akan kurang adalah jabatan pendidikan. Cikgu-cikgu dulu. Selepas itulah kita akan pergi kepada kementerian ataupun jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi lain. Kementerian Pendidikan akan menjadi mangsa pertama untuk projek ini. Kemas, BTN dan MKN juga kita akan tutup. Bagi kami ini merupakan 3 agensi yang menghasut rakyat supaya membenci Pakatan Rakyat. Sebab tu kita dah identify, kita akan tutup juga ketiga-tiga ni. Kita akan buka satu agensi baru. Kita akan buka yang baru. Ketiga ni kita akan tutup terus. 2 hari perayaan orang Kristian, Good Friday dengan Easter Day akan diumumkan cuti umum. Cuti ni cuti wajib. Walaupun Kelantan ke, Terengganu ke, Kedah ke, kena ambil. Bukan cuti pilihan. Compulsory holiday. 2 hari cuti umum perayaan orang Kristian untuk rakyat Malaysia selepas ini. Israel